Palestin, di Mesir, di Syria, di Yaman, Selatan, di Rumania, di Merawi, di Malaysia. Selesai kita hadiahkan Al-Fatihah kepada para salihin, wali-wali Allah, para muttaqin, para syakirin. Seterusnya kepada kedua ibu bapa kita, guru-guru kita, keluarga kita, kaum muslimin dan muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. InsyaAllah untuk nama baik lagi majlis kita pada malam ini, marilah sama-sama kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menambah lagi keberkatan, keridhaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita insyaallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعلى آله وأصحابه وتابع له بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم يسر ولا تعسر وبتمم بالخير. يا فتاح يا عليم افتح لنا فتوح العارفين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita bertemu dan kita bersua lagi pada malam ini dan sama-sama kita
kita pada malam ini Allah SWT penuhkan dengan keberkatan, keredaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah SWT mengampuni segala dosa kita insyaAllah. Alhamdulillah tuan-tuan, kita bersyukur sangat-sangat pada Allah SWT kerana dengan keizinan Allah SWT dapat sama-sama kita bertemu dengan bulan Rabiul Awal lagi pada tahun ini. Dan kita harapkan semoga keberadaan kita dalam bulan Rabiul Awal ini bukan hanya sekadar mengingati sejarah kelahiran Nabi SAW semata-mata, tetapi yang paling besar ialah mengambil ibrah dan pengajaran serta membina keimanan, keyakinan dan juga lebih-lebih lagi menanamkan rasa cinta dalam diri Nabi dan diri kita kepada Nabi SAW. Kalau katalah keberadaan kita ni tuan-tuan di dalam bulan Rabiul Awal hanya menyambut, celebrate birthday Nabi, rugi, sangat-sangat rugi. Kerana itu bukan tujuan menyambut kelahiran Nabi SAW. Para ulama itu bekerja keras untuk meletakkan hukum dalam pelaksanaan menyambut ataupun memperingati kelahiran Nabi itu bukan hanya semata-mata mengingatkan ataupun menyambut kelahiran Nabi, tapi yang paling besar ialah mengembali semula rasa keagungan dalam diri kita, rasa mengagungkan dalam diri kita kepada Nabi SAW. Jadi tuan-tuan, saya nak minta izin tuan-tuan malam ni, kalau tuan-tuan izinkan, boleh tak kita cerita tentang keagungan kelahiran Nabi SAW. Alhamdulillah. Tuan-tuan hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW ni tuan-tuan, dia bukan hanya sekadar baginda SAW, dia bukan hanya sekadar seorang Nabi, seorang Rasul. Baginda SAW ni bukan tidak sebagaimana para Nabi dan para Rasul terdahulu, yang mana para Nabi dan para Rasul terdahulu ni tuan-tuan, mereka hanya kepada kaum mereka semata-mata sahaja. Tapi Rasulullah SAW ni tuan-tuan, kedatangan dan kebangkitannya bukan hanya sekadar pembawa syariat. Kalau Nabi terdahulu dia bawa syariat, Rasulullah bukan hanya semata-mata bawa syariat. Dan Rasulullah SAW ni bukan hanya sekadar manusia mulia. Kalau kita hanya melihat Rasulullah SAW itu seorang Nabi, seorang Rasul, pembawa syariat, maka skop itu terlalu kecil daripada apa yang dikehendaki oleh Allah SWT. Lebih-lebih lagi kita manusia ni tuan-tuan, apa yang terbentuk dalam pemikiran kita, itulah yang akan lahir cara pandang kita. Apa yang terbentuk dalam pemikiran kita, maka disitulah akan melahirkan cara pandang. Jadi kalau kita melihat para Nabi dan para Rasul terdahulu, Rasulullah SAW terutamanya hanya sekadar pembawa syariat, dan dia seorang Nabi, seorang Rasul semata-mata, maka rugi kita. Kerana jelas Allah SWT sebut dalam Quran, Allah Ta'ala sebut, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, dan tidak aku utuskan akan kau wahai Muhammad kecuali untuk rahmat. Rahmat kat situ dengan makna pembawa rahmat, penggendong Muhammad, penggendong rahmat, dan diri dia itu juga adalah satu rahmat. Dan sehingga sampai yang ketiga ni tuan-tuan, para ulama tafsir menyebutkan bahawa Rasulullah itu adalah kemuncak rahmat Allah. Allah menzahirkan, Allah bangkitkan Nabi SAW itu, dibangkitkan Rasulullah SAW itu untuk menzahirkan betapa hebatnya kasih sayang Allah SWT melalui kepribadian dan kebangkitan Nabi SAW. Jadi banyak angle yang boleh dilihat rahmat yang ada pada diri Nabi SAW. Kemudian tuan-tuan, rahmat yang dibawa oleh Nabi SAW dan juga rahmat yang ada pada diri Nabi itu bukan hanya sekadar duduk pada situ saja, sampaikan untuk semua. Bukan hanya sekadar umat Nabi besar Muhammad SAW, bukan hanya sekadar manusia, kaumnya, manusia,
tetapi lil alamin. Lil alamin apa tuan-tuan? Untuk seluruh alam. Apa makna alam kat sini? Alam ni tuan-tuan, bila sebut yang alam, maka kita akan nampak ulama akan tafsirkan alam ni ialah ma siwallah. Ma siwallah ni apa tuan-tuan? Sesuatu selain daripada Allah. Allah selain daripada Allah. Selain daripada Allah ni apa? Termasuk arash Allah, termasuk Sidratul Muntaha Allah, termasuk syurga Allah, termasuk neraka Allah, termasuk malaikat Allah, termasuklah 7 pedal langit, 7 pedal bumi, manusia, dan sampai tahap tuan-tuan, Namrud tu pun termasuk alam, Fir'aun tu termasuk alam. Kemuncaknya tuan-tuan, Israel, Azazil yang dipanggil iblis tu pun termasuk alam. Dan tidak ada satu pun daripada kalangan setiap sesuatu ni tuan-tuan yang terlepas daripada merasai rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang dizahirkan daripada kebangkitan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini bukan manusia biasa, tapi makhluk agung. Bukan hanya manusia mulia. Kalau manusia mulia tu kita nampak mulianya itu di kalangan manusia, tapi ini makhluk agung. Dalam kalangan seluruh makhluk Allah SWT, ini yang paling agung. Sehingga kan agung tak agung Nabi sallallahu alaihi wasallam ni tuan-tuan, peristiwa yang terjadi kepada Nabi Allah Adam AS. Bila jika mana Nabi Allah Adam AS di makam bawah khuldi, maka terlucut segala pakaiannya. Dan Allah Ta'ala perintah kepada Nabi Allah Adam AS supaya turun ke bumi, keluar daripada syurga, turun ke bumi. Itu inqab Allah SWT ke atas Nabi Allah Adam AS. Jadi sebelum diturunkan ke bumi itu tuan-tuan, Allah Ta'ala tanya kepada Nabi Allah Adam, wahai Adam, kan sudah aku ingatkan supaya jangan kau menghampiri pohon khuldi. Tapi ini bukan hampir lagi makan. Dan sudah aku ingatkan jangan kau termakan bujuk rayu syaitan, iblis. Kerana sesungguhnya innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya iblis musuh yang sangat jelas. Jadi bila Allah Ta'ala tanya tadi, maka Nabi Allah Adam ni Allah Ta'ala ajar kepada dia, tidak ada jawapan lain yang keluar daripada dua bibir Nabi Allah Adam AS kecuali nyata, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami, kami telah menzalimi diri kami. Wa tarhamna, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, dan jika kau tak mengampuni kami dan kau tak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, sungguh kami berada dalam kalangan orang-orang yang rugi. Jadi doa ni tuan-tuan disebut para ulama. Ada sebahagian ulama sebut bahawa doa ni bukan hanya semata-mata doa disebut oleh Nabi Allah Adam AS. Tapi dia doa tadi tuan-tuan, dia minta ampun pada Allah. Nabi Allah Adam AS yang minta ampun pada Allah, disertakan kata-kata tadi dengan bibarakati Muhammad. Bibarakati Muhammad, dengan berkat Muhammad. Sehingga kan tuan-tuan Allah SWT bertanya kepada Nabi Allah Adam AS, wahai Adam, daripada mana kau tahu tentang Muhammad? Daripada mana kau tahu tentang Muhammad? Allah SWT bila bertanya bukan dia tak tahu, tetapi Allah SWT bila bertanya dia nak bagi tahu, kerana dia maha tahu. Jadi bila dia bertanya dia nak bagi tahu. Jadi Nabi Allah Adam AS ni menjawab kata-kata pertanyaan Allah SWT. Wahai Allah, dia kata, ketika kau perintahkan kepada Israel memasukkan roh ke dalam jasad, maka Israel masukkan roh dalam jasad. Ketika roh masuk dalam jasadku tadi sampai ke dadaku, tiba-tiba mataku terbuka. Bila mataku terbuka, aku pandang ke kanan, pandang ke kiri, pandang ke atas, pandang ke bawah. Maka ketika itu aku terpandang namamu, wahai Allah, yang sangat agung berada di dinding arasy-Mu, wahai Allah. Aku terpandang namamu berada di dinding arasy-Mu, wahai Allah. Lalu ketika itu aku pandang, aku dapati di samping namamu itu ada nama Muhammad, yang mana ku yakin dan ku pasti bahawa Muhammad itu adalah sesuatu yang sangat agung di sisi-Mu, wahai Allah. Kau bayangkan tuan-tuan, peristiwa ni di zaman Nabi Allah Adam AS, manusia pertama yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Taala. Walaupun tubuh dan jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam itu belum dilahirkan, belum lagi dilahirkan,
tetapi namanya itu telah terpahat di dinding arasy Allah SWT, nak menunjukkan betapa agungnya Nabi SAW. Cuba bayangkan tuan-tuan. Begitu juga peristiwa yang berlaku kepada Nabi Allah Musa. Ketika hujung hayat Nabi Allah Musa ni, Nabi Allah Musa menghabiskan dengan beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu tengah-tengah dia beribadah, lalu seekor semut kat depan dia. Lalu seekor semut yang kita waktu kita tengah makan semut lalu tu kan, kita tanya semut sibuk betul makan, ambil gula. Kita menyapa semut. Jadi Nabi Allah Musa alaihissalam dia menyapa semut tadi, wahai semut, apa hikmah Allah SWT jadikan kau wahai semut ni? Apa hikmah Allah SWT jadikan kau wahai semut? Jadi semut yang berjalan lalu di depan Nabi Allah Musa alaihissalam tadi berhenti. Bila dia berhenti saja, dia menoleh. Dia menoleh kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Dia kata, wahai Musa, Allah SWT jadikanku pada waktu malam ku bertasbih kepada Allah SWT. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Dan pada siang harinya aku berselawat ke atas Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Nabi Allah Musa ketika itu yang mendengar jawapan daripada semut tadi tu, menggigil ketakutan, bukan takutkan jawapan semut itu, tetapi terlalu amat rasa malu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana seekor semut tu pun hidupnya itu dihabiskan malamnya bertasbih pada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pada siang harinya berselawat ke atas Muhammad. Padahal jasad Muhammad tu belum ada, tuan-tuan. Tapi makhluk Allah SWT tu sudah ketahui tentang Muhammad, dan mereka telah diperintah oleh Allah SWT untuk berselawat ke atas baginda SAW. Sebabnya Rasulullah SAW ni jangan kita pandang angle hanya seorang Nabi, seorang Rasul pembawa syariat. Dah, dia makhluk agung, tuan. Sampaikan keagungan yang ada pada Nabi SAW. Keagungannya itu bukan hanya sekadar pada tubuhnya, keagungannya itu bukan hanya sekadar pada sifatnya. Sampaikan yang menggendong Nabi itu pun, cahaya Nur Muhammad yang digendong itu, sesiapa yang menggendong Nabi SAW itu pun, tuan-tuan, sangat-sangat agung. Sangat-sangat agung. Dan bahkan sampaikan tahap, tuan-tuan, bukan hanya sekadar yang menggendong, siapa yang bersama dengan Nabi, siapa yang bersama dengan Nabi SAW pun akan dipandang mulia, dipandang agung. Tuan-tuan, para ulama bangkitkan, siapa Abu Bakar sebelum menjadi sahabat Nabi SAW? Hanya sekadar orang biasa. Besar tak kedudukannya? Tak ada. Seperti orang Quraisy lain. Begitu juga Umar, tak ada apa-apa, tuan-tuan. Seperti orang lain juga. Begitu juga Sayyidina Osman, begitu juga Sayyidina Ali. Tetapi bila sahabat-sahabat ini bersama dengan Nabi SAW, bersama dengan Nabi agung. Bukan hanya sekadar mereka yang bersama dengan Nabi SAW, bahkan sampai tahap, tuan-tuan, siapa yang bersentuh dengan Nabi, setiap sesuatu yang bersentuh tubuh dengan Nabi SAW, maka dia akan agung. Ayah, mak yang dikasihi oleh Allah SWT, kita lihat Yasrib. Yasrib itu Madinah. Dulu dipanggil Yasrib, sekarang dipanggil Madinatul Munawwarah. Siapa yang tak pergi Madinah? Dan siapa yang tak pernah lihat Madinah? Paling-paling tidak pun pernah tengok kota Madinah. Kalau dia tak pergi pun dia pernah tengok. Tengok sahaja pun dah terasa aman, damai, bahagia dan tenang. Kalau pergi duduk kat sana lagi, suami pergi tanpa isteri, suami tak ingat isteri. Isteri pergi tanpa suami, isteri tak ingat suami. Tenangnya duduk kat sana. Tak adanya dia nak kalut-kalut cari SIM card, tak ada. Olok-olok je tu. Yang lebihnya kalau boleh jangan dibuat, jangan dijumpakan dengan SIM card, tak nak jumpa. Tenangnya hidup di Madinatul Munawwarah.
Tapi pernah kita tahu sejarah Yathrib itu? Yathrib itu kota mati, kota penyakit, kota virus kalau hari ini. Kota virus. Tak ada orang nak duduk Yathrib. Yang duduk Yathrib tu pun Yahudi Aus dan Khazraj. Kenapa Yahudi Aus dan Khazraj duduk Yathrib? Dia menduduki Yathrib kerana mereka meneliti, mengkaji, dan akhirnya mereka mendapati bahawa Nabi akhir zaman itu akan dibangkitkan dia Yathrib, dan mereka mengharapkan Nabi akhir zaman itu bangkit daripada kalangan mereka, sehingga mereka mengambil tindakan untuk menempati Yathrib. Itu tujuan dia. Tapi akhirnya tidak ada. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala punya perancangan itu lebih licik, lebih halus, lebih cantik. Tapi bila jika mana Nabi SAW itu pindah ke Yathrib, apa jadi ke Yathrib? Sehingga menjadi Madinatul Munawwarah, tempat yang paling tersusun, paling cantik, paling indah, paling tenang, paling bahagia. Siapa pergi Madinah tak bahagia tu pelik lah. Memang jiwa tu jiwa pelik. Memang sangat tenang. Begitu juga bagaimana peristiwa yang terjadi kepada Nabi Allah Ibrahim AS. Nabi Allah Ibrahim AS, satu hari Jibril AS, Jibril, Israel, Israfil, dia nak pergi ke Sodom, nak hancurkan Sodom, kaum Nabi Allah Lut AS. Allah perintah hancurkan Sodom. Sambil dalam perjalanan singgah menemui Nabi Allah Ibrahim AS. Jadi ketika peristiwa ni lebih kurang beberapa tahun selepas Nabi Allah Ibrahim AS meninggalkan Ismail di tengah-tengah padang pasir gersang. Jadi Jibril datang. Pada peringkat awalnya Nabi Allah Ibrahim tu pun tak tahu tu Jibril. Dia kata 3 orang hebat tadi datang, dengan pakaiannya, dengan penampilannya. Jadi Nabi Allah Ibrahim ni potong anak lembu, dibakar, dihidang. Jadi bila dah dihidang tadi, disuruh makan. Bila disuruh makan, silakan makan. Tak nak makan, ditolak. Disuruh makan, ditolak. Disuruh makan, ditolak. Pelik. Sebab anak lembu ni kalau dibakar memang dah hebat sangatlah makanan. Kalau kita tu kambing, Arab ni mak ayah yang dikasih oleh Allah SWT, Arab ni dia tak makan kambing, dia tak makan kambing, dia tak makan lembu. Yang dia makan anak kambing, dia makan anak lembu. Kita ni makan kambing tua. Sebabnya kolesterolnya cacat. Arab makan kambing seekor. Yang seekor tu bukan kambing tua, anak kambing tu yang seekor. Itu sebab dia orang tadi isu kolesterol, sebab dia makan benda betul. Kita cara makan salah. Jadi bila kata Nabi Allah Ibrahim hidang tu satu benda yang sangat hebat. Makanan hebat, suruh makan ditolak, suruh makan ditolak, sehingga Nabi Allah Ibrahim tanya, siapa kamu sebenarnya? Sebab pelik kalau tak. Akhirnya Jibril kata, saya Jibril, dia kata. Bila kata Jibril, terkejut Nabi Allah Ibrahim. Rupanya Jibril, yang ni Israel dan ni Israfil, dia kata. Kejut Nabi Allah Ibrahim. Padahal dah tak nak makan, dan malaikat mana ada makan. Jadi akhirnya Nabi Allah Ibrahim tanya, apa tujuan datang kemari? Maka ketika itu Jibril kata, aku datang kemari atas perintah Allah. Sebenarnya perjalanan aku nak ke Sodom. Dan Allah perintah aku datang menemui kau Jibril, memberitahu, menyampaikan berita gembira kepada engkau. Dia kata, Sarah dalam keadaan hamil. Sarah tu tuan-tuan, bila dia dengar saja ada 3 orang lelaki pelik, kacak, penampilan lain, nampak macam gaya orang besar kedudukan tadi, dia dah siapkan makanan tadi, dia duduk dekat belakang tabir, pasang telinga. Mak kita Sarah tu dia pasang telinga. Bila dia pasang telinga tadi, bila Jibril kata Sarah mengandung, aku bawa berita, aku Jibril, dia dah tahu dah. Bila dengar Jibril kata aku bawa berita gembira daripada Allah, bagi tahu bahawa Sarah hamil, melompat Sarah keluar daripada tirai tadi tu. Kenapa dia melompat, mak? Mana tak melompat? Dia kata, mana mungkin, mustahil, dia kata.
Nabi Allah Ibrahim sendiri itu masa itu pun tergetar mendengar. Kerana Nabi Allah Ibrahim kata, mana mungkin Sarah boleh hamil. Dia kata, aku sendiri ni lelaki tua, dia kata. Kerana dalam tafsir menyebutkan ketika Jibril datang tu, usia Nabi Allah Ibrahim hampir 100 tahun. Sarah ni mak, ayah dikasih Allah SWT, bezanya 10 tahun. Kalau katalah Nabi Allah Ibrahim tu 100 tahun, Sarah 90 tahun. Mak sedia hamil 90 tahun. Keluar Sarah, mak melompat. Dia kata, mana mungkin aku ni wanita tua, dia kata. Aku ni mandul, dah tak ada rasa malu-malu dah. Kejut ni pasal aku ni mandul, dia kata. Jadi Nabi Jibril kata, wahai Ibrahim, ini berita gembira daripada Allah. Jadi memang rasa seronok pun seronok, tapi kita kejut pun terkejut juga. Jadi Allah Ta'ala datangkan berita gembira tadi, bagi tahu anak kamu bernama Ishak, dan Ishak itu namanya Yaqub. Anak Ishak tadi Yaqub. Dan daripada keturunan ini jugalah Allah akan lahirkan anak yang akan diangkat menjadi Nabi dan Rasul, dan akan diberikan kitab kepada mereka. Itu bangsa Yahudi tadi. Susul jalur bangsa Yahudi dan Nasara lah daripada situ. Jadi selesai daripada dia beritahu berita gembira tadi, Jibril pun lalu pergi. Jadi Nabi Allah Ibrahim dia rasa seronok, gembira. Dia bermunajat pada Allah, nak ucapkan terima kasih atas nikmat keagungan yang Allah SWT berikan kepada Nabi Allah Ibrahim tadi. Hingga akhirnya, tapi dalam keadaan dia bermunajat, rasa seronok tadi, terselit pada dadanya, hatinya itu rasa sedih. Sedih kenapa mak? Dia rasa sedih kerana mengingatkan anaknya Ismail. Ingatkan Ismail tadi, seorang anak yang terpaksa diarahkan tinggal di tengah padang pasir gersang. Cuba bayangkan padang pasir gersang tu mak. Sampaikan jangan kata binatang, tumbuh-tumbuhan pun tak ada. Orang sendiri pun tak nak lalu dekat kawasan tu, sebab tak ada apa-apa. Terpaksa ditinggalkan situ atas perintah Allah. Tak pernah merasa kasih sayang seorang bapa, tak membesar dengan seorang bapa. Dia sedih sangat Nabi Allah Ibrahim. Allah menjawab, wahai Ibrahim, ku berikan keagungan kepada Ishak anaknya Yaqub, Nabi dan Rasul serta kitab. Dan ku berikan keagungan kepada Ismail, yang mana keagungan itu tidak ada pada yang lain. Apa keagungan yang Allah berikan pada Ismail? Pertamanya ulama sebut Allah berikan tanah haram tadi. Tanah Mekah, tanah haram tu Allah dah gezek. Kalau bahasa kita tu, Allah dah gezekkan tanah tu tanah haram daripada awal kejadian langit dan bumi. Dan yang kedua, Allah jadikan di atas tanah haram itu ada Kaabah untuk menjadi tumpuan seluruh manusia. Hari ni mak, berapa ratus ribu sekali tawaf tu mak. Bukannya 3,000, bukan 4,000, ratus ribu tawaf setiap hari. Bukannya tu masuk tak kurang, keluar, masuk. Cuba bayangkan, tumpuan seluruh dunia. Kemudian pula Allah jadikan persyariatan ibadah haji. Allah jadikan persyariatan ibadah korban melalui Nabi Allah Ismail AS. Dan kemuncaknya Allah kata, aku jadikan pada sulbi Ismail itu keturunan-keturunan, yang mana keturunan itu akan menggendong cahaya Muhammad dan akan melahirkan Muhammad, Nabi akhir zaman, makhluk yang sangat agung. Nabi Allah Ibrahim dengar tu mak, terus senyap, menangis terisak-isak mendengarkan sebesar-besar keagungan Allah berikan kepada Ismail. Cuba bayangkan. Dan juga kalau nak dilihat keagungan tu, sampaikan Nabi SAW sebut apa? Keturunanku terpelihara daripada dua perkara. Pertamanya Nabi kata terpelihara daripada perbuatan syirik, dan yang kedua Nabi kata terpelihara daripada perbuatan zina. Dan maksud terpelihara ini bukan hanya terpelihara, bahkan keturunan Nabi ini keturunan yang sangat jelas. Apa maksud jelas? Maksud jelas ni kalau kita buka buku sirah ni mak, Nabi SAW ni ayahnya siapa, isterinya, maknya siapa, kemudian ayahnya daripada mana, mak dia pula daripada bangsa mana, apa kedudukan dia, kerjanya apa, lepas tu ayah dia ni pula bin siapa, bapa dia daripada mana, mak dia daripada mana, daripada suku mana, duduk buat apa kedudukan dia,
kemudian belah mak dia, sampai naik atas, sampai kepada Nabi Allah Ismail AS. Semua jelas. Bukan hanya sekadar pada tulisan bin apa, tak. Kalau kata bin anak lelaki siapa tu semata-mata tu dah satu. Tapi ni jelas. Kalau kita buka buku sirah, maka buku sirah boleh menceritakan satu persatu setiap keturunan Nabi SAW itu daripada mana dan suku mana, dan apa karakter kedudukan mereka. Semua sifat-sifatnya semua dibicarakan di dalam kitab sirah. Sampai mana? Sampai kepada Nabi Allah Ismail, sampai kepada Nabi Allah Ibrahim. Masya Allah. Itu sebab dia katakan keturunan Nabi ni, sampai kaya nak menggendong Nabi ni pun, orang yang menggendong cahaya Nabi Muhammad itu sangat agung. Sampaikan hebat tak hebat keagungan Nabi SAW ini. Sayyidina Abu Bakar kata apa? Aku ni membesar dengan Muhammad dia. Aku ni membesar dengan Rasulullah SAW. Kemudian aku ni sampaikan Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul pun, aku duduk bersama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dia kata, Sayyidina Abu Bakar kata, tapi tidak ada satu perkataan pun yang dapat ku gambarkan ataupun zahirkan, gambarkan betapa agungnya Muhammad. Tak ada satu perkataan pun yang boleh ku zahir dan ku gambarkan macam mana agungnya Muhammad. Sehingga ulama menafsirkan kata-kata Sayyidina Abu Bakar ini, tak lebih Sayyidina Abu Bakar tu dia melihat Rasulullah tu seperti melihat bayang-bayang, yang tak boleh nak ukur sejauh mana hebatnya jasad dan tubuh yang sebenar yang ada pada baginda Nabi SAW. Terlalu hebat dan terlalu agungnya Rasulullah SAW. Itulah keadaannya, bagaimana kelahiran Nabi SAW. Bila ketika mana dilahirkan, dikandung, duduk dalam kandungan, kahwin saja Abdullah dengan Aminah. Dalam kitab sirah menyebutkan perkahwinan tu sempat 3 hari. Ada kata 2 bulan, tapi yang banyak 3 hari. Rasulullah kahwin, Sayyidina Abdullah bapa Nabi SAW kahwin dengan Sayyidatina Aminah ni 3 hari. Sempat 3 hari. Kemudian Abdul Muttalib minta kepada Abdullah ni pergi ke Yathrib. Azan kan?
Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, Abdul Muttalib diminta pada Abdullah ni pergi ke Yasrib. Tujuannya dua. Pertama, ziarah keluarga yang berada di Yasrib. Kerana Abdul Muttalib ni tuan-tuan, maknya itu berasal daripada Yasrib. Dan dalam masa yang sama, urusan untuk kebun kurma yang berada di Yasrib ketika itu. Jadi pada peringkat awal ni tuan-tuan, Aminah berat untuk lepaskan Sayyidina Abdullah ni kerana baru kahwin, baru sangat kahwin. Tapi atas sebab diperintah oleh Abdul Muttalib ni, terpaksa juga akur. Akhirnya pergi. Dia pergi tuan-tuan sampai ke sana, bertemu keluarga sana, hampir sebulan duduk di Yasrib. Sampailah ke puncak waktu Sayyidina Abdullah ni nak balik ke Mekah, nak naik atas unta tu tuan-tuan, dipendekkan cerita waktu tu rebah. Bila rebah saja tuan-tuan, terus tak sedarkan diri, berapa hari selepas tu meninggal dunia. Jadi ketika itu tuan-tuan, berita dihantar kepada Abdul Muttalib, bagi tahu Sayyidina Abdullah ni meninggal. Penduduk Mekah dalam keadaan sedihnya. Sebab Abdullah ni tuan-tuan, orang yang sangat disayangi, bukan kalangan keluarga semata-mata, sampai ke seluruh penduduk Mekah sayang Sayyidina Abdullah, bapa Nabi SAW. Dan lebih pilu lagi tuan-tuan, Sayyidatina Aminah baru kahwin tuan-tuan. Ketika tu dia dengar saja Sayyidina Abdullah meninggal dunia tuan-tuan, sedihnya hati isteri mana yang tak sedih suami meninggal. Tapi dalam kesedihan Sayyidatina Aminah tadi tuan-tuan, Allah ubat. Waktu satu malam tu nak tidur, di antara jaga dengan tidur, tak tidur, tak jaga. Jadi waktu tu dia datangkan satu suara. Ada setengah riwayat kata suara, ada setengah riwayat kata Nabi Allah Adam sendiri yang turun berselang-seli dengan Nabi Allah Musa, menemui di antara jaga dan tidur Sayyidatina Aminah tadi, bagi tahu, wahai Aminah, kau sedang hamil dan jaga kandungan kau dengan baik, kerana anak yang lahir nanti akan menjadi Nabi dan Rasul. Jadi suara tu datang hampir setiap malam, datang bagi tahu. Sayyidatina Aminah kata apa? Aku yang benar-benar yakin bila aku ketahui aku ni hamil, bila ketika mana haid aku dah tak datang, waktu tu baru aku yakin betul-betul aku hamil. Jadi berita kehamilan Sayyidatina Aminah ni diketahui oleh keluarga, terutamanya Abdul Muttalib. Dan bukan hanya sekadar kisah pada keluarga dan penduduk Mekah yang mendengar, sampai berita tu selerak habis, seluruh makhluk-makhluk Allah SWT semua tahu. Jadi dunia ketika itu, bukannya Mekah, bukan Yasrib, dunia dalam keadaan kemarau panjang. Sehingga sampaikan dalam sirah menyebutkan sungai Nil tu kering kontang. Sungai Nil sebesar-besar tu kering kontang. Tapi bila ketika mana
mendapati berita bahawa Muhammad itu, baginda SAW itu dikandung, dan dikandung waktu itu hujan turun selebat-lebatnya. Hujan turun selebat-lebatnya. Sungai Nil yang kering tadi penuh sepenuh-penuhnya air dalam sungai tadi. Berita yang sampai ke langit, mereka yang dapat, seluruh makhluk-makhluk Allah SWT yang mendengar bahawa Muhammad telah dikandung tadi, semuanya rasa seronok sehingga kan tidak ada perkataan yang keluar daripada dua bibir mereka itu kecuali mereka terus bertasbih pada Allah SWT. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Sampaikan tahap pengembala-pengembala binatang, pengembala-pengembala kambing, penternak-penternak binatang ni, mereka mendengar secara jelas setiap binatang pemeliharaan mereka itu sebut binatang-binatang ternak tadi keluar daripada dua bibir binatang-binatang tadi mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Menunjukkan seronoknya mereka mendengar Nabi SAW itu telah dikandung. Masya Allah, subhanallah, hebatnya. Ini yang dikatakan makhluk agung, bukan manusia mulia semata-mata, makhluk agung. Binatang, udara, makhluk seluruhnya menanti-nantikan kebangkitan Nabi SAW. Sampailah 9 bulan, hari Isnin pagi Rasulullah dilahirkan. Ini satu keajaiban besar, Mak. Sayyidina Abdul Rahman bin Auf sendiri menceritakan bagaimana diriwayatkan, diceritakan semula oleh mak dia, Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Kemudian diriwayatkan oleh Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, diceritakan semula oleh mak dia kepada dia bagaimana titik-titik ataupun peristiwa yang berlaku ketika kelahiran Nabi SAW pada pagi Isnin tersebut. Kerana ketika itu yang menyambut kelahiran Nabi SAW ni 4 orang. Walaupun ada khilaf, tapi yang khilafnya 2 lagi. Yang 4 orang ni tidak ada khilaf. 2 wanita daripada dunia, iaitu yang pertamanya Ummu Aiman dan yang keduanya Ummu Syifa. Ummu Syifa mak kepada Abdul Rahman bin Auf. Ummu Aiman khadam kepada bapaknya Abdullah, yang ditinggalkan kepada Aminah, yang duduk jaga Aminah. Kemudian 2 wanita daripada syurga Allah Ta'ala turunkan, diiring dengan bidadari seramai-ramainya. Kemudian dengan anak-anak syurga mengiringi 2 wanita tadi yang turun. Yang pertamanya Asiyah isteri Fir'aun, dan yang keduanya Maryam mak kepada Nabi Allah Isa AS. Jadi mak Nabi Allah Isa dengan Asiyah ni duduk dekat kepala, belah kanan seorang, belah kiri seorang. Duduk kepada Aminah. Aminah dalam keadaan sakit. Musyifa pula bersedia nak menyambut kelahiran Nabi SAW tadi. Ummu Aiman pula samping. Jadi waktu tu Aminah bagi tahu, wahai Musyifa, dia kata anak dah selamat lahir. Anak dah lahir, dia kata anak dah lahir. Jadi bila Musyifa dengar saja anak tadi dah lahir, dia pun tengoklah anak tadi nak diselak-selaknya kain tu, mak. Musyifa kata apa? Aku punya terkejut, dia kata, kerana aku mendapati anak yang lahir tadi cahaya sekuat-kuatnya daripada tubuh anak tersebut. Cahaya sekuat-kuatnya sehingga kan cahaya tadi bersinar menyelinap setiap penjuru, bukan rumah, bukan Mekah, sampaikan segenap mana tempat dan ruang, maka akan sampai cahaya tadi. Kemudian Musyifa bagi tahu, mak, yang kedua aku terkejut, aku mendapati anak tu dalam keadaan sujud. Anak tadi lahir dalam keadaan sujud. Ketiga pula Musyifa kata, aku dapati anak tadi dalam keadaan bersih, sebersihnya, tidak sebagaimana anak-anak yang lain. Kalau bayi lain itu lahir dalam keadaan badannya ada lemak, darah, tapi Rasulullah SAW itu lahir bersih. Dan aku mendapati yang keempatnya, Musyifa kata pada pundak, pada pundak Nabi, pada pundak anak kecil itu ada daging lebih yang jelas tertulis pada Khatimun Nabi, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kau angkat anak tadi. Nak kau angkat anak tadi kerana nak lihat paling pusat ketika kau angkat anak tadi, tangannya itu selurus-lurus menunjuk arah ke langit.
menunjuk arah ke langit. Ketika itu para ulama menyatakan bahawa Rasulullah menunjukkan tangan ke arah langit tadi menunjukkan bahawa besok akan dibangkitkan untuk penghubung di antara Allah dengan seluruh penghidupan yang berada di bumi. Ummu Syifa kata, aku terkejut lagi bila ke mana aku dapati. Aku nak lihat tali pusatnya, nak potong tali pusat. Rupa-rupanya tali pusatnya dah siap terpotong. Kemudian aku nak lihat lagi lelaki ke perempuan. Aku lihat jantinan, aku dapati lelaki dan aku terkejut kerana telah siap disunat. Kemudian aku lihat pula pada matanya untuk lihat keadaan matanya. Aku dapati pada matanya itu Ummu Syifa kata matanya telah siap dicelak. Subhanallah. Jadi ketika itu teruslah Ummu Syifa balut Rasulullah SAW diletak atas bangku dengan keadaan cahaya yang terlalu kuat datang daripada tubuh Nabi SAW. Ketika cahaya yang kuat tadi menyelinap setiap penjuru, tiba-tiba gelap segelap-gelapnya. Ketika itu aku takut sebelum itu, tapi bila ke mana gelap tadi lebih aku takut. Dan dalam keadaan aku takut tu lagi aku takut bila ke mana aku dapati ada seorang lelaki dan beberapa lelaki yang lain di belakangnya datang menghampiri, berpakaian jubah dan tidak berwajah. Berpakaian jubah tapi tak berwajah. Ulama ceritakan apa yang dimaksudkan tak berwajah, kerana waktu tu gelap, terlalu gelap. Yang dimaksudkan tak berwajah tu muka tu tak nampak muka siapa. Jadi ketika itu seorang tu menjawab, seorang tu bertanya. Dia tanya, nak bawa ke mana anak ini? Jadi seorang yang lain tu menjawab, nak bawa ke utara. Dia jawab, dia tanya lagi, nak bawa ke mana anak ini? Seorang lain yang pula menjawab, nak bawa ke selatan. Dia tanya lagi, nak bawa ke mana anak ini? Seorang lagi menjawab, nak bawa ke timur. Dan ditanya lagi, nak bawa ke mana anak ini? Seorang lagi menjawab, nak bawa ke barat. Dalam riwayat menceritakan siapa yang datang. Yang datang tu adalah Jibril AS dan beberapa orang malaikat lain yang mana diperintahkan oleh Allah SWT supaya turun ke dunia, bawa Nabi SAW untuk memperlihatkan seluruh makhluk Allah SWT yang berada di langit. Dan ketika itu yang di langit pula Allah perintahkan penjaga neraka menutup pintu neraka serapat-rapatnya dan membuka pintu syurga seluas-luasnya, serta diperintahkan seluruh malaikat supaya beratur daripada langit pertama sampai langit ketujuh untuk menyambut kehadiran jasad tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril bawa naik atas daripada langit pertama, kemudian diperlihatkan, dan tidak ada yang lahir daripada dua bibir setiap mereka yang melihat mendapati jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, kecuali bertasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Terus bertasbih sehingga selesai langit pertama, naik langit kedua, langit ketiga, langit keempat, sampai langit ketujuh. Kemudian selesai di langit bawah, turun pula ke bumi, dipusingnya, diperlihatkan seluruh penghidupan yang berada di bumi tadi. Begitu juga sekian kalinya setiap pengembala penternak mendapati binatang-binatang ternakan dan binatang-binatang yang digembala tadi, tidak ada ungkapan lain yang lahir daripada dua bibir mereka kecuali mereka mengungkapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jelas, dengan sejelas-jelasnya menunjukkan setiap makhluk Allah SWT itu sangat-sangat gembira menerima kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, nak menggambarkan betapa agungnya Nabi SAW. Sampai akhirnya Jibril bawa balik, semula diletakkan di atas pangku Ummu Syifa tadi. Tuan-tuan, bila letak di pangku Ummu Syifa tadi, cahaya mula datang, semula menyelinap setiap penjuru tadi, tuan-tuan. Jadi waktu itulah diletakkan Nabi SAW dalam satu bekas menutup supaya cahaya tadi tidak keluar lagi, tuan-tuan. Dan adat orang Arab, orang pertama yang melihat Nabi SAW ni adalah bapaknya. Tapi Nabi SAW lahir dalam keadaan yatim. Orang yang wajib melihatnya adalah tok dia. Jadi dipanggil Abdul Muttalib. Panggil Abdul Muttalib. Waktu itu Abdul Muttalib sedang tawaf, tuan-tuan, balik. Bila dengar saja Aminah dah selamat melahirkan anak, kemudian dia balik tanya kabar pada Aminah. Kemudian dia buka pintu, tuan-tuan. Ketika itu Rasulullah dah diletakkan dalam bilik.
Pula buka pintu bertentanganlah di antara Abdul Muttalib dengan bekas yang nutup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bekas tadi pecah, pecah dua kerana terlalu kuatnya cahaya yang datang daripada tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu bertentang matalah di antara mata Abdul Muttalib dengan mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga terlancar keluar daripada dua bibir Abdul Muttalib. Abdul Muttalib kata apa? Tidak pernah kurasakan perasaan ini sebelum ini. Aku rasa sangat-sangat sayang anak ni, dan kurasakan anak ini sangat-sangat sayang aku. Ini satu kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi SAW, dan kelebihan yang sama diberikan orang yang kedua yang menerima kelebihan ini dalam dunia ni, dua orang saja. Baginda sallallahu alaihi wasallam, dan yang keduanya Nabi Allah Musa. Sebabnya bila Asyah tengok Nabi Allah Musa kali pertama tu, perkataan ayat yang sama terkeluar daripada dua bibir Asyah tadi, melihat Nabi Allah Musa. Kerana sayang sangat dan dirasa sangat bahawa Nabi Allah Musa tu sangat-sangat sayang. Kelebihan Allah Ta'ala bagi yang mana Allah Ta'ala tak bagi pada orang lain. Jadi tuan-tuan Abdul Muttalib pun pangku Nabi SAW, dipangku kemudian bawa di Aminah, minta izin pergi sambung balik Kauf. Bila tawaf tuan-tuan, dah selesai tawaf masuk dalam Kaabah. Jika tu dijulang Abdul Muttalib, julang Nabi SAW, dan berdoa sampai dijulang tadi. Ya Allah, dia kata. Kenapa tuan-tuan? Kerana dia tahu, Abdul Muttalib tahu bahawa anak cucunya tu tuan-tuan akan menjadi Nabi. Macam mana Abdul Muttalib boleh tahu? Malam tadi tuan-tuan, seorang Yahudi ni tuan-tuan, Allah dah gambarkan dalam Quran bahawa orang Yahudi ni tuan-tuan, dia lebih tahu tanda-tanda kenabian Nabi akhir zaman dibandingkan dia mengenali anak dia sendiri. Jauh lebih dia kenal Nabi dibandingkan dia kenal anak dia sendiri. Itu sebab malam tu tadi tuan-tuan, Rasulullah lahir pagi Isnin, malam tadi seorang Yahudi datang jumpa bangsa Quraisy dan minta bagi tahu kepada Abdul Muttalib bahawa malam ni akan lahir seorang anak daripada kalangan kamu, yang anak tersebut akan diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Jadi berita tadi sampai pada Abdul Muttalib. Tadi pada peringkat awal Abdul Muttalib tak rasa apa-apa. Sebab apa? Nabi Rasul ni, bila sebut Nabi Rasul, daripada Yahudi dan Nasara, bangsa Arab, bangsa yang tak dikenal ni tuan-tuan. Jadi dia tak adalah rasa sangat teruja ke apa, ke pelik ke apa, tak ada apa-apa, tak ada rasa apa-apa. Nak kata tak mungkin, dia senyap macam tu je tuan-tuan. Tapi pagi itu tuan-tuan dalam kegembiraan, tapi dalam masa yang sama terselit di hatinya rasa kerisauan yang amat sangat tentang keselamatan cucunya tadi tu. Sebab dalam doa Nabi Abdul Muttalib ketika berada dalam Kaabah tu tuan-tuan, Abdul Muttalib minta pada Allah supaya Allah Ta'ala berikan keselamatan pada anak ini. Kemudian diberikan sebesar-besar keagungan dan kemuliaan, dan berikan sebesar-besar kepujian, sehingga Nabi SAW itu diberi nama Ahmad dan Muhammad. Akhirnya bawa balik semula serah pada Aminah. Riwayat menyebutkan tuan-tuan bahawa Aminah adalah ibu susuan yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, Suwaibah. Suwaibah ni adalah khadam kepada Abu Lahab. Ada riwayat kata Suwaibah di antara orang yang menerima kelahiran Nabi yang tunggu sama. Tapi ada riwayat menyebutkan tuan-tuan, bila berita ketika mana lahirnya Nabi SAW, kemudian tersebar pula anak pelik Abu Lahab tuan-tuan, bapa saudara Nabi SAW ni, dia dengar saja bahawa Aminah adik ipar dia dah melahirkan anak, dia rasa seronok. Jadi dia minta pada Suhaibah khadamnya tadi tuan-tuan pergi tengok apa yang boleh dibantu, dia kata. Jadi Suhaibah datang rumah Aminah, bila datang masuk tanya khabar, Aminah kata baik, anak macam ni sihat, pergilah tengok, kata. Jadi Suhaibah ni dia menyebutkan dia berjalan tu dalam keadaan tergagak kerana daripada jauh lagi dah nampak cahaya tu keluar. Jadi sampai ke Aminah kata pergi, dia kata pergi tengok. Jadi sampaikan Suhaibah dekat dengan bekas ataupun bangku yang mendudukkan Nabi SAW tu, yang menempatkan Nabi SAW tadi. Sampai penutup tu, kain yang menutup tu, Suhaibah pegang tergagak-gagak nak buka. Aminah kata buka lah tengok. Suhaibah tergagak-gagak, dia buka juga, buka. Subhanallah. Sesempurna-sempurna jasad, sesempurna-sempurna kejadian, dan sesempurna-sempurna sifat ta'ajubnya Suhaibah ketika tu. Terus balik tuan-tuan, balik jumpa dengan Abu Lahab, bagi tahu. Abu Lahab yang dengar ketika tu rasa seronok sehingga sampaikan dia merdekakan Suhaibah.
Merdekakan sahabat hatta keseronokan mendengar apa yang terjadi kepada Nabi SAW. Pernah diceritakan tuan-tuan, Sayyidina Abbas. Siapa Sayyidina Abbas? Sayyidina Abbas ni bapa saudara Nabi SAW. Bapa saudara Nabi SAW ni tuan-tuan. Sayyidina Abbas ni masa tu peristiwa berlaku setelah kematian Abu Lahab tadi. Jadi satu hari Sayyidina Abbas ni pernah mimpi jumpa dengan Abu Lahab. Bila dia mimpi jumpa Abu Lahab, tuan-tuan, dia tanya Abu Lahab, "Wahai Abu Lahab, bagaimana keadaan kau, wahai Abu Lahab?" Jadi ketika tu Abu Lahab bagi tahu, "Beginilah keadaan aku." Dia kata duduk dalam neraka, diazab oleh Allah SWT. Cuma dia kata, setiap hari Isnin Allah SWT berikan pelepasan kepadaku daripada azab. Dan Allah berikan terbitnya air daripada celah jariku di antara ibu jari dan telunjukku di celah-celah tu keluar air, supaya ku dapat setiap hari Isnin minum air tadi, ku hisap air tadi. Sehingga kan Sayyidina Abbas kata, "Wahai Abu Lahab, apa kebaikan yang kau lakukan sehingga Allah berikan kelebihan sedemikian itu?" Lalu ketika tu Abu Lahab kata, "Sesungguhnya ketika hidupku dahulu, lahirnya Muhammad ku rasakan seronok sehingga ku merdekakan Suhaibah." Cuba bayangkan tuan-tuan, kalau katalah Abu Lahab tu yang memang Allah cerca, Allah Ta'ala celakakan dia sehingga masuk neraka, tuan-tuan, pun menyambut kelahiran Nabi SAW rasa gembira sebegitu rupa Allah berikan kelebihan. Ni lagi pula kita dalam hidup jadi umat Nabi SAW dengan ketaatan dan keimanan kita pada Allah dan juga kepada Nabi, kita harapkan Allah berikan dan masukkan kita dalam kalangan mereka yang tidak rugi besok di akhirat. Itu sebabnya tuan-tuan minta pada Allah supaya Allah Ta'ala letakkan perasaan cinta dalam diri kita. Kalau katalah Allah berikan dunia sekalipun, tuan-tuan, dunia ni, dunia isinya, tuan-tuan, Allah bagi pada kita, kalau tak dapat bersama dengan Nabi, maka dunia ni tak ada nilai. Sekalipun besok tuan-tuan kita masuk, Allah bagi syurga Firdaus, syurga yang paling hebat, paling agung, tuan-tuan. Kalau katalah duduk dalam syurga tu tak dapat duduk bersama dengan Nabi SAW, tuan-tuan, maka kita akan rugi, tuan-tuan. Itu sebabnya pernah peristiwa Sayyidina Ja'far. Sayyidina Ja'far ni siapa, tuan-tuan? Sayyidina Ja'far ni ialah sepupu Nabi SAW. Satu hari Sayyidina Ja'far ni pergi perang bersama dengan Nabi dan para sahabat. Waktu tu, tuan-tuan, peperangan Mu'tah. Peristiwa berlaku peperangan Mu'tah ketika tu. Jadi Sayyidina Ja'far ni, tuan-tuan, pergi perang dalam keadaan berpuasa ketika tu. Jadi waktu dia perang tadi, dengan izin Allah SWT, akhir hayatnya dengan mati syahid. Riwayat menceritakan tubuhnya tidak ada satu pun tempat dan ruang yang tertinggal daripada bekas tusukan pedang. Betapa hebat dan kelebihan Allah berikan kepada Sayyidina Ja'far. Nak meraihkan Sayyidina Ja'far tadi, Allah perintahkan kepada malaikat bawa Sayyidina Ja'far masuk ke dalam syurga. Bila sampai waktu berbuka, Allah nakkan Sayyidina Ja'far itu berbuka di dalam syurga. Jadi malaikat bawa Sayyidina Ja'far masuk ke syurga. Bila masuk ke syurga, tuan-tuan, Sayyidina Ja'far tanya, "Mana Muhammad? Di mana Muhammad?" Malaikat menjawab, "Mana ada Muhammad? Muhammad masih lagi di dunia." Sayyidina Ja'far kata, "Wahai malaikat, tolong bawa pulang aku ke dunia, kerana syurga ini tanpa Muhammad tidak ada nilai. Pulangkan aku ke dunia. Pulangkan aku. Aku tak nak duduk dalam syurga tanpa Muhammad." Malaikat bawa Sayyidina Ja'far pulang ke dunia. Lalu sampai dunia, Sayyidina Ja'far kata apa? "Walaupun tubuh aku tidak bersama dengan tubuh Muhammad, walaupun tubuh aku masih sudah tak bersama lagi dengan tubuh Muhammad, tapi setidak-tidaknya keberadaan aku di dalam tanah itu masih menghubungkan di antara tubuh aku dengan jasad Muhammad." Cuba bayangkan, tuan-tuan, sampai macam tu sekali cara pandang para sahabat dan cintanya para sahabat kepada Nabi SAW. Dah masuk dalam syurga pun, tuan-tuan, tapi disebabkan tidak ada Nabi SAW, sampai mereka minta untuk keluar daripada syurga, kerana bagi mereka tidak ada nilai syurga tanpa Nabi SAW. Itu sebabnya minta sungguh-sungguh pada Allah, supaya Allah letakkan dalam hati kita ni rasa cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita minta pada Allah SWT supaya Allah letakkan dalam hati kita ni rasa cinta kepada Nabi SAW. Kalau di dunia tak bersua dengan tubuh, tetapi biar roh kita bersama dengan roh Nabi SAW. Dan biar di akhirat besok
jasad kita, roh kita bersama dengan jasad dan roh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah kita minta sungguh-sungguh pada Allah, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah sikit sebanyak dapat kita kongsi bersama. Pada malam ni banyak-banyak minta pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Taala berikan sebesar-besar kebaikan, dan tidak ada sebesar-besar kebaikan kecuali redha Allah. Tidak ada sebesar-besar kebaikan kecuali dapat bertemu dan dapat duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasangan kita, anak keturunan masyarakat kita seluruhnya semoga berada dalam naungan rahmat Allah dan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu menyebabkan saya sini. Mohon maaf di atas segala salah kata, salah bicara. Mohon maaf di atas segala-galanya. InsyaAllah kita ke majlis dengan tasbih kafaran. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.